Jika sudah bersedia, silakan. Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu suruhan Tuhan. Al-Alaq diturun sebagai bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memartabatkan budaya membaca. Sebelum meneruskan bicara, izinkan saya terlebih dahulu untuk perkenalkan diri. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Sabrina binti Muhammad Fairuz, berumur 16 tahun dan bersekolah di SMK Rantau Panjang, Kelang. Membaca merupakan hobi saya sejak kecil. Saya mula bergiat aktif menyertai pertandingan mendeklamasikan sajak bermula daripada 5 tahun. Saya sangat meminati muzik dan saya suka menyanyi untuk mengisi masa lapang. Saya ada menyertai beberapa pertandingan nyanyian seperti pertandingan lagu dan puisi PPDA di peringkat sekolah. Pada tahun ini juga, saya telah menyertai pertandingan pengkarya muda Selangor peringkat daerah dan cerpen ciptaan saya yang bertajuk Coretan Tinta telah terpilih untuk ke peringkat negeri. Di sekolah, saya menyandang jawatan Setiausaha Pengawas Pusat Sumber Sekolah, Naib Setiausaha Persatuan Matematik, Bendahari Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah, Setiausaha Kelab Pencinta Alam dan saya juga merupakan setiausaha kelas. Saya pernah menyandang jawatan-jawatan lain seperti Ketua Keceriaan Kelas dan Juru Audit. 5 buah buku yang menambat hati saya ialah buku Aku Berdosa karya Syasha Ali dan Rashila Nur Ain. Buku ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang dimasukkan ke dalam pusat tahanan juvana seawal usia 12 tahun di atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Tajuk buku kedua pula ialah Di Bawah Lindungan Kaabah karya Hamka. Buku ini membawa kisah percintaan dua darjat antara Hamid dan Zainab. Lihat sahaja buku ini kecil dan nipis, namun jalan cerita yang terkandung di dalam buku ini sangatlah menarik, padat dan tidak melirik. Walaupun pada penghujung cerita, pembaca akan ditinggalkan dengan sebuah persoalan. Ini pula buku ketiga yang menjadi pilihan saya. Tajuknya ialah Othello. Othello merupakan karya William Shakespeare tetapi ditulis semula oleh Andrew Matthews. Buku ini memaparkan betapa bahayanya cemburu yang tidak terkawal. Seterusnya ialah buku Sayap Adinila yang dikarang oleh Firdaus Arif. Buku yang mengisahkan tentang kepintaran Putra Fauzi dalam menyusun strategi peperangan untuk melawan tentera kerajaan Angkor. Dan buku yang menjadi pilihan utama saya ialah Tulang-Tulang Berserakan karya sastrawan negara yang tidak asing lagi, iaitu Usman Awang. Sejujurnya, saya lebih gemar untuk membaca buku bergenre thriller dan fantasi seperti karya-karya Ramli Awang Mursyid. Tetapi, disebabkan kita masih terasa kehangatan bulan kemerdekaan, keinginan untuk membaca lebih banyak karya yang membawa tema patriotisme membuak-buak. Disebabkan itu, saya telah memilih buku ini untuk dibaca. Usman Awang ialah seorang sastrawan negara Malaysia, terkenal dengan nama penanya Tongkat Waran. Beliau adalah seorang penyair dan ahli drama yang prolifik ketika hayatnya. Usman Awang juga dikenali dengan nama Adi Jaya, Amir, Atmat Jiwa, Manis, Pengarang Muda, Rosmurni, Setia Budi, UA, Zaini dan barangkali banyak lagi gelaran lain yang kita tidak ketahui. Mereka
sama-sama menggadaikan jiwa dan saling menghalalkan muncung senjata. Yang satu mempertahankan keruntuhan, yang satu menegakkan keyakinan. Usman Awang, 1962. Wan Usman, Wan Awang atau lebih dikenali sebagai Leman di dalam buku ini menceritakan pengalamannya menjadi polis hutan sepanjang darurat, iaitu semasa serangan komunis di Tanah Melayu dalam bentuk penulisan. Buku ini diterbitkan oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1992. Buku yang berketebalan 221 muka surat ini telah mendapat hati saya selepas membaca sinopsisnya. Tahun 1945, negara mencatatkan sejarah hitam selepas Jepun berundur dari Tanah Melayu setelah gugurnya bom atom, iaitu Little Boy dan Fat Man di dua buah lokasi, iaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang meragut ribuan nyawa, tidak kira bayi, kanak-kanak atau orang awam yang tidak bersalah. Siapa sangka kemerdekaan yang dicapai selepas Jepun berundur bertahan tidak lebih daripada 4 tahun telah diragut semula oleh keganasan Parti Komunis. Leman dan rakan-rakan seunitnya turut tidak terkecuali daripada komunis. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Lagu ini sangat sesuai untuk menggambarkan perjuangan dan perasaan watak-watak dalam buku ini, di mana ada yang terpaksa meninggalkan keluarga demi mempertahankan tanah air tercinta. Sepanjang operasi dijalankan, Leman kehilangan 2 orang rakan seperjuangannya, iaitu Mamat dan Majid. Leman menganggap kematian mereka sebagai gugurnya bunga bangsa. Kematian Wak Stop juga meninggalkan kesan yang mendalam di hati Leman. Apa yang lebih memilukan, Majid dan Wak Stop telah terkorban 2 hari sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kepulangan mereka ke kampung halaman yang sepatutnya disambut dengan senyuman daripada ahli keluarga bertukar menjadi tangisan dan ratapan yang sayu. Pada awalnya, saya menggambarkan novel ini akan penuh dengan babak aksi, peperangan dan kematian melalui judulnya. Namun, setelah membacanya, gambaran ini tertolak sedikit demi sedikit. Ia agak sedikit tersasar. Namun, perkara inilah yang merangsang rasa ingin tahu saya dan akhirnya berjaya menamatkan novel ini sehingga ke helaian yang terakhir. Usman Awang bijak menukilkan plot tulang-tulang berserakan ini kerana beliau mendedahkan kita dengan kisah setiap wataknya pada permulaan cerita. Buku ini juga menyelitkan sedikit unsur cinta, tetapi tidak keterlaluan dan masih boleh dibaca oleh semua peringkat umur. Bahasa yang digunakan dalam buku ini tidaklah terlalu berkias dan mudah difahami oleh semua lapisan umur. Buku ini juga menggunakan logat dari negeri lain. Sebagai contoh, pada halaman 106, memaparkan ujang yang berdialog menggunakan logat negeri Sembilan dan berbunyi seperti, "Hah, tak ada kojo, cari kojo, ada kojo, tercongang-congang." Melalui buku ini, impak yang saya dapati adalah semangat nasionalisme yang dibawa dalam buku ini mampu memupuk rasa cinta akan negara dalam hati pembaca.
Novel ini juga dapat meniupkan semangat kekitaan, perpaduan dan integrasi antara kaum. Semoga lebih ramai rakyat Malaysia yang menghargai dan memperingati jasa para pejuang negara. Di atas robohan kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatu padulah seluruh baka, membela hak keadilan pusaka. Petikan dari buku Tulang-Tulang Berserakan karya Usman Awang. Itu sahaja daripada saya. Semoga resensi saya pada hari ini membawa manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.